Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبيه الشفاء والبركات والفتوحات. خير بالله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Ayat yang kelima daripada surah Al-Ankabut yang bermaksud barang siapa yang mengharap daripada perkataan raja yarju, rajaan yang mengharap liqa Allah, pertemuan dengan Allah, nikmat dan juga janji-janji Allah di dalam syurga. Fa inna ajalallahi la'at, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan datang. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Allah itu adalah Dia amat mendengar lagi amat mengetahui. Tuan, ayat ini ada kaitannya dengan ayat keempat, di mana ayat keempat itu orang yang merasakan bahawasanya kerja-kerja mereka, termasuklah kerja-kerja kejahatan mereka itu boleh lepas daripada pertemuan, iaitu hisab, perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pertemuan itu pasti. Fa inna ajalallahi la'at, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan datang. Di antara janjinya ialah akan diambil kira perbuatan manusia. Jadi oleh kerana itu jangan dipikirnya bahawa kejahatan itu terlepas daripada perhatian Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dalam ayat 4, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at an yasbaquna, apakah mereka menyangka, orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka dapat mendahului Allah sehingga Allah tak dapat menguasai dan memeriksa kerja-kerja mereka? Hendaklah mereka sedar Allah Ta'ala itu akan memeriksa dan menghitung dan membicarakan pekerjaan-pekerjaan manusia. Oleh kerana itu, man kana yarju liqa Allah, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapat ganjarannya, maka hendaklah dia tadi, maknanya kita kata beramal dengan amalan yang baik, dan hendaklah dia sedar fa inna ajalallahi la'at, sesungguhnya pertemuan dengan Allah, janji pertemuan dengan Allah itu sesuatu yang pasti akan datang. Allah Ta'ala itu Sami', maha mendengar cakap-cakap mereka yang jahat, yang berdosa, yang bermusuh. Dan Alim, Allah Ta'ala itu maha mengetahui kepura-puraan mereka, kemunafikan mereka, kejahatan perbuatan mereka itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam membicarakan ayat 5, kita berada di muka surat 148. Di muka surat 148 Allah menyatakan man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah. Tuan dan puan-puan, kita sedia maklum bahawa pertemuan ini sudah pasti, pertemuan ini sudah pasti. Kereta ADN 6647, kereta ADN 6647 minta ubah. Jadi kita sedia faham dan yakin bahawa pertemuan ini sudah pasti. Cuma ada pertemuan yang maknanya mendapat keredaan Allah, ada pertemuan yang tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita mohon, nas'aluka ridhaka
wal jannah. Kami mohon kepadamu ya Allah keredaanmu dalam pertemuan. Ada pertemuan di padang mahsyar dalam keadaan sakhatun wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Minta lindung dengan Engkau ya Allah daripada kemurkaan. Jadi ada pertemuan tapi dalam keadaan Allah Ta'ala murka. Yang disebut di dalam surah Ali Imran dikatakan wala yanzuru ilaihim. Allah tak pandang kepada orang yang begitu. Maknanya ada orang yang Allah Ta'ala tak pandang mereka. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wala yuzakkihim. Dalam surah Ali Imran ayat 77. Allah tak mau cakap dengan mereka. Dalam pertemuan itu Allah tak mau bercakap dengan mereka. Wala yukallimuhumullah. Dalam pertemuan itu wala yanzuru ilaihim. Allah tak pandang, tak tengok pada mereka. Dalam pertemuan itu Allah tak bantu wala yuzakkihim. Allah tak bantu mereka. Jadi ada pertemuan ya, tapi bukan semuanya satu darjat. Ada pertemuan yang dimurkai, Allah tak redha, bahkan la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Allah tak cakap dengan mereka, Allah tak melihat mereka, wala yuzakkihim. Allah tak tolong membersihkan mereka. Ya, itu na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebab itulah kita disuruh supaya man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Kalau nak berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan yang baik, falyamal 'amalan salihan. Kerja kita biar kerja yang baik-baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan ada terlibat dengan perkara-perkara syirik. Kalau nak berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan diridai Allah, amal kita amal yang soleh. Kemudian di samping amal yang soleh, jangan lupa, jangan terlibat dengan syirik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Ada orang yang beramal dengan amal yang soleh, tapi dalam masa yang sama terlibat dengan syirik. Dia masih lagi terlibat dengan maknanya perasab sana, perasab sini, nengok sana, nengok sini. Ada lagi ya, sekarang dah tak sedar, sekarang dah nyelak, ya dah semayang ke ya amal-amalan salih, dia buat kerja baik. Tapi Tuhan kata wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia melakukan syirik kepada Allah. Jadi bila dia memuja, menuhun, memanggil, itu sebenarnya dia telah melakukan syirik. Ataupun dia pergi nengok, ataupun pergi sponsor, pergi maknanya kita kata bersama menjayakan sesuatu yang melibatkan syirik, maka dia pun bersama. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia sebahagian daripada mereka. Jadi maknanya kalau nak berjumpa Tuhan, jangan buat perkara-perkara itu. Jangan terlibat dengan syirik. Hendaklah beramal soleh dan mestilah berpegang sungguh kepada tauhid. Jaga. Jangan terlibat dengan benda-benda demikian. Jadi siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, harap di sini iaitu harap mendapat ganjaran, harap di sini harap untuk maknanya kita kata lepas daripada perbicaraan, harap di sini lepas daripada kemurkaan dan mendapat keredaan. Ini harapan-harapan dalam pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa inna ajalallahi la'ana. Janji Allah itu pasti datang. Bagi mereka yang nak jumpa ke, tak mau jumpa ke, janji itu pasti datang. Janji itu pasti datang. Yang penting hendaklah bersedia. Yang penting hendaklah beramal. Dan bila beramal, jangan terlibat dengan syirik. Jangan terlibat dengan syirik. Jadi yang sudahlah. Dulu kita yang memanglah dengan tangkainya, dengan bengkongnya, dengan apa macam-macam, tapi yang sudah tu sudah. Kita bertaubat dan kita buang, tak ada lagi dah kita nak rasak-rasak, nak manggil-manggil, tak ada dah. Dulu memang kita gemar manggil-manggil, yang sudah tu sudah. Zaman itu maknanya kan
Gemuk nengok, dah cari mangkuk putih, dah. Itu zaman itu dah berlalu lah. Kita ni dah nak menghadap Tuhan. Jangan bawa syirik. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat pada hari itu di hadapan Allah harta ataupun anak pinak, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera biqalbin salim, salim minasyirk, salim sejahtera daripada syirik, salim minan nifaq, sejahtera daripada kemunafikan, kepura-puraan, padahalnya dia kufur kepada Allah. Jadi sejahtera daripada itu semua. Barulah selamat dalam pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengharap bertemu dengan Allah itulah cita-cita setiap orang yang beriman. Ini satu agenda yang dirindui oleh orang-orang yang bakal masuk syurga. Tetapi agenda ini sudah tidak ada. Agenda untuk berjumpa dengan Allah, merindui Allah, tak melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu muka akan berseri-seri kerana mereka melihat akan Tuhannya. Jadi generasi awal mereka rindu dengan pertemuan tersebut. Mereka maknanya merindui pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Generasi berikutnya kita dapati generasi kita ini kadang-kadang agenda ini tak ada. Agenda nak berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, maka pada hari itu muka-muka berseri-seri. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, lantaran mereka itu melihat akan Tuhan mereka. Itu disebut dalam surah Al-Qiyamah. Memang apabila manusia nampak wajah Allah, maka hilanglah ataupun manusia lupa segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam syurga. Ya, kerana seronoknya melihat wajah Allah itu, berseri-serilah muka manusia ahli syurga sampai dilupa nikmat-nikmat yang lain. Ya, contoh mudah tuan-tuan, kadang-kadang kan ada banyak hidangan depan kita. Ada banyak hidangan depan kita. Tiba-tiba ada satu yang sangat kita gemar dalam hidangan yang banyak-banyak tu. Udah kita ngadun dia, udah kita pergi yang lain. Apa bila terkoyak masak dengan kacang panjang, itu je. Terkoyak masak kacang panjang itu, udah dia ngadun itu pun udah kita pergi yang lain. Ya benar orang menggulai ataupun ngulai dah sikit punya tepuk ke ya. Nak buat gulai bukannya senang ya. Tiba-tiba dia ngadun terkoyak masak kacang panjang, itu je dia adun. Dah lupa yang lain. Apa yang itu dia nak dicari dia. Dia dah lupa ayam masak merah, dia dah lupa ayam masak kicap, dia dah lupa. Dia dah tengok tempoyak masak dengan ikan badan dengan kacang panjang. Udah habis setengah pinggan itu je. Maknanya itu sedikit perbandingan betapa nikmatnya melihat wajah Allah itu. Allah ghaniyun, ya, Allah itu maha kaya. Ya, maknanya lebih daripada segala-galanya. Maknanya dah melihat wajah Allah itu, lupa segala nikmat-nikmat yang ada keliling kelana. Lupa maknanya kita kata wildan, lupanya maknanya hurul ain, lupanya sururin marfu'ah wa akwabin mawdu'ah wa namariku masfufah. Habis lupa lagi. Pakaian sutranya dia dah terlupa, maknanya kita kata bidadarinya dan juga pemuda-pemudanya yang melayan dia dah lupa apa semua. Makanan yang sedap dia dah lupa kerana melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia berlaku sesekali. Dalam syurga itu dia berlaku sesekali. Jadi melihat wajah Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ialah yang disebut sebagai raja ataupun pengharapan, yarju liqa'a rabbih. Ya, dia mengharap untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan telah menjanjikan bagi hamba-Nya yang beriman bahawa mereka akan diberi nikmat abadi yang nikmat abadi kelak di akhirat. Antara nikmat yang abadi itu ialah melihat wajah. Ya, itu nikmat yang abadi. Iaitu diberikan kesempatan untuk liqa' Allah, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat syurga disebut sebagai khalidina fiha abada.
Sedangkan azab neraka disebut juga sebagai thumma la yamutu fiha wa la yahya. Seksa neraka, tapi la yamut, tidak pula mati, wa la yahya, tidak pula hidup. Maknanya menderita ahli neraka itu tidak dikatakan mati dengan siksaan, tidak pula dikatakan hidup lantaran terseksa, Jadi maknanya hidup bagaikan mati kerana penyiksaan. Itu dikatakan la yamutu fiha wa la yahya, ya, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Bertemu dengan Allah adalah puncak cita-cita setiap mukmin. Ini yang saya sebut tadi, agenda orang yang beriman nak berjumpa dengan Allah SWT. Dia rindu untuk berjumpa dengan Allah. Saat-saatnya Nabi nak menghembuskan nafas terakhir, lalu datang malaikat membawa bingkisan daripada Allah, menawarkan Nabi untuk membuat pilihan. Sama ada nak dipanjangkan umurnya untuk dia melihat kemakmuran dan kemenangan Islam, ataupun dia pilih untuk mati. Dia pilih untuk mati, berjumpa dengan Allah. Maka apa pilihan Nabi? Nabi kata bal rafiqul a'la, bahkan teman yang maha tinggi, iaitu Allah. Itulah pilihanku. Aku tak nak tengoklah maknanya kemakmuran, kemewahan, kemenangan Islam mengalahkan Rom dan Parsi, tapi yang aku mahu ialah berdamping dengan rafiqul a'la, Tuhan, teman yang maha tinggi, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerinduan mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kerana harapan akan bertemu dengan Allah itulah orang beriman dan orang beramal saleh. Falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Dia tak mau terlibat dengan syirik, sebab dia nak jumpa dengan Allah dalam keadaan dia redha. Maka dia tak mau dah maknanya meninggalkan amal yang soleh. Apa juga amal yang boleh membantu dia untuk masuk ke syurga melihat Allah, itulah yang dilakukannya. Orang beribadat dengan tekun kepada Tuhan, orang mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Orang beribadat dengan tekun kepada Tuhan, bertemu dengan Allah, itu adalah di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Suasana dalam surga begitu nikmatnya, dengan nikmat-nikmat yang asas. Makanannya, minumannya, pakaiannya, perhiasannya, layanannya, itu asas. Tiba-tiba terdengarlah suara yang merdu, iaitu suara Nabi Daud alaihissalam. Kita dah baca di sini dahulu pada tahun yang lalu, bagaimana Nabi Daud kalau dia bersuara dengan suara yang merdu, kalau dia meniup mazamir ataupun mizmar ataupun seruling Nabi Daud, maka burung-burung pun berhenti. Orang semua, tumbuh-tumbuhan semua pakat tengok, burung-burung pun berhenti makna berterbangan dan turun untuk mendengar suara Nabi Daud. Dalam suasana nikmat yang asas, makanan, minuman, pakaian, layanan, ya, keseronokan itu, di sana muncullah Nabi Daud dengan suara yang merdu. Di sana muncullah Nabi Yusuf dengan muka yang begitu indah, lalu membaca surah Yusuf. Tiba-tiba muncullah Nabi Muhammad dengan wajah yang begitu indah, membaca surah Muhammad. Tiba-tiba muncullah Allah Ta'ala membaca surah Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Maknanya muncullah tajalli Allah dalam bentuk zatnya, lalu hamba-Nya mendengar Allah membaca suratul Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Jadi itu di antara nikmat-nikmat yang akan dirasai, oleh ahli syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kan tengah duduk-duduk, tiba-tiba dengar satu suara yang merdu. Ahli syurga tengah seronok-seronok, tiba-tiba dengar Nabi Daud alaihissalam suara yang merdu. Ini suatu kenikmatan. Ya kan, selalu ya kita tengok bagaimana orang terhibur, dan Nabi Daud menggunakan seni hiburan itu untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Artinya walaupun
kita kata menggunakan seni untuk mendekatkan manusia kepada Allah, itu tak ada halangan, ya, asalkan tidak mengalaikan mereka daripada mengingati Allah. Jadi maknanya di situ kita dapati bahawa karier manusia ini, inna sa'yakum lasyatta, inna sa'yakum lasyatta, kerja buat kamu macam-macam. Yang penting ajak manusia kepada Allah, ajak manusia kepada Allah. Maka diberilah kepastian oleh Tuhan bahawa ajalnya itu pasti datang. Fa inna ajalallahi la'at, iaitu apa yang telah dijanjikan Tuhan pasti terjadi. Tidak usah ragu-ragu. Sebab tidak usah ragu-ragu lagi, sebab janji Allah itu akan pasti. Yang penting yasta'iddu wa ya'mal wa la yusyrik. Sediakan diri, beramal, dan jangan terlibat dengan syirik. Dan bila sebut amal, bukan hanya hablum minallah, bukan hanya sembahyang tasbih, tetapi amal itu termasuk hablum minan nas. Kita menolong, kita membantu, kita mengubah, kita merangsang orang untuk kebaikan, kita menerangi hidup dia. Semua itu adalah merupakan sebahagian daripada amal-amal yang saleh, ya, yang dilakukan, yang mesti dilakukan. Wa huwa sami' al-alim, dia mendengar, maha mendengar, wa hatta bisikan-bisikan mereka mengatakan dengan kata-kata yang tidak baik kepada Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Mula mereka bercakap kuat mengata Nabi, tiba-tiba turun ayat demi ayat menegur mereka. Lepas itu dia mula berbisik-bisik. Bila dia nak kata Nabi, dia berbisik, Muhammad nak buat lagi, udah ramai orang masuk Islam, udah bisik begitu, aku ni. Lama orang yang menerima bisikan itu, kenapa kamu bisik? Kenapa kamu berbisik? Kata kita kalau nak ngata Muhammad, kalau kita nak cerca Muhammad, tak boleh cakap kuat-kuat. Kenapa? Tuhan yang dengar. Turun ayat nanti, turun ayat nanti berkhabar. Itu yang berbisik ni. Lepas ni kita kalau nak ngata Muhammad kena berbisik-bisik. Sedangkan Allah Ta'ala itu Sami', Allah Ta'ala itu yang maha mendengar. Disebut dalam surah Al-Mulk, ya, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Sama ada kamu nak berbisik berahsia ke, sama ada kamu nak cakap terang-terang ke, Tuhan itu tahu sampai ke dalam hati kamu. Alimun bidzatis sudur, ya. Ataupun mereka berbisik-bisik 2-3 orang, ya, lalu mereka kata bahawa Tuhan Muhammad takkan dengar. Tuhan dengar. Ma yakunu min najwa, ya, maknanya tidak akan ada bisik-bisikan min salasatin illa huwa rabi'uhum. 3 yang berbisik, jangan dia ingat Tuhan tak ada. Tuhanlah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada 5 orang yang berbincang-bincang secara eksklusif, tertutup untuk mencerca Nabi Muhammad, mencerca Islam, menyusun perancangan untuk merosakkan Islam. Illa huwa sadisuhum, melainkan Tuhan ada yang ke-6, ya, Tuhan ada bersama mereka, ya. Jadi dengan sebab itulah fala tatanajau bil ithmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Jangan berbisik-bisik, jangan melakukan mesyuarat secara rahsia untuk, maknanya kita kata, melakukan kedurhakaan kepada Rasul, untuk dosa, perkara-perkara dosa, bil ithmi wal udwan, dan untuk perkara-perkara permusuhan. Jangan, ya, sebab Allah Ta'ala itu tahu bisikan-bisikan kamu. Fatanajau bil birri wat taqwa, hendaklah kamu berbisik-bisik, berbincang-bincang, bermesyuarat-mesyuarat, walaupun secara tertutup, dalam perkara-perkara yang birri wa taqwa, perkara-perkara kebajikan, kebaikan, dan juga perkara-perkara takwa. Maka segala doa dan munajat, segala seruan dan keluhan kepada Allah, semua dia dengar. Bahkan ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan jawab, perkenankan doa apabila dia
berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jawablah, sambutlah seruan tu, berimanlah kepada seruan tu, ya, mudah-mudahan kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah. Dia dengar keikhlasan hati hamba-Nya, ya, seketika melaksanakan satu amalan, sentiasa diketahui oleh Tuhan. Tuhan itu alimun bidzatis sudur. Ada riak ke, ada ujub ke, ada takabur ke, ya. Malaikat tak tahu ada riak, malaikat tak tahu ada ujub, malaikat tulis je, ya. Sebab keikhlasan ini sirrun min asrarillah, rahsia daripada rahsia Allah. Malaikat pun tak tahu, malaikat tulis. Bila dibicarakan, dibentangkan, oh ada kamu buat ini, kamu buat ini, tapi aku tak terima, kata Tuhan. Pasal kamu buat ni bukan kerana aku, ya tak, kamu buat ni kerana orang, itu yang kamu, itu sebab kamu buat. Jadi maknanya Allah Ta'ala itu, ya, maknanya kita kata mengetahui alim apa yang dilakukan oleh manusia. Tidaklah ada amalan yang terbuang percuma, ya. Sebagaimana perbuatan yang jahat dalam ayat 4 tidak lepas dari tirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu min waraihim muhit. Allah kepung mereka. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhan kamu itu sentiasa meneropong kamu. Alimun bidzatis sudur. Tahu apa yang ada di dalam dada kamu. Jadi tak ada yang terlepas daripada perhatian Allah, ya. Dan kemudian ayat yang ke-6, ya, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berjihad fi sabilillah di sini? Sebab jihad ni banyaklah. Orang selalu sebut jihad ekonomi. Tidak, ada orang akan sebut maknanya kita kata jihad pendidikan. Apa pun pendidikan ke ekonomi ke, kalau tujuannya li'i'la'i kalimatillah fa huwa fi sabilillah. Terlibat dalam pendidikan, terlibat dalam perekonomian, tujuan untuk mengangkat martabat agama Allah, li'i'la'i kalimatillah hiya al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Itu adalah jihad pada jalan Allah. Ya tak? Jadi maknanya di situ siapa yang berjihad pada jalan Allah, ya, untuk mengangkat kalimah Allah supaya jadi mulia, jadi tinggi, maka dikatakan wa man jahada fi sabil wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Maka lain tidak, jihad itu adalah untuk kepentingan kebaikan dirinya. Dengan jihad kita tidak dijajah oleh musuh. Dengan jihad agama kita tidak terancam. Dengan jihad kita dapat mempertahankan tanah air umat Islam. Dengan jihad kita dapat mempertahankan maruah umat Islam. Jadi jihad itu penting untuk diri kita, bukan untuk Allah, ya. Jihad itu penting untuk survival umat ini. Umat ini tidak akan berterusan kalau dia meninggalkan jihad fi sabilillah. Jadi maknanya di situ bagaimana untungnya ialah untuk dirinya, di mana dia selamat akidahnya. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala akan bagi kemenangan-kemenangan dunia dan juga kemenangan yang abadi, ya, di negeri akhirat itu, ya. Artinya yang pokok dikata apa? Siapa yang berjihad, maka lain tidak, jihadnya itu adalah untuk nama yujahidu li nafsi, ya. Dia berjihad itu sebenarnya untuk kebaikan dirinya, ya. Dia akan terhapus dosanya, dia akan diangkat martabatnya. Arti yang pokok daripada jihad ialah bekerja keras, bersungguh-sungguh, tidak mengenal kelalaian, ya, tidak mengenal kelalaian. Siang dan malam fikirannya, persembahnya semua untuk mengangkat martabat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja buatnya, pemikirannya semuanya untuk mengangkat martabat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang dikatakan jihad fi sabilillah, siang dan malam, petang dan pagi, berjihad agar agama ini maju. Siang dan malam ini kita tengok bagaimana Nabi Nuh berkata kepada Allah, inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Aku berdakwah kepada kaum aku malam dan siang, lailan wa nahar. Tak henti-henti Nabi Nuh, ya, berdakwah kepada kaumnya. Jadi kita kena korbankan tenaga, harta benda, kalau perlu jiwa sekalipun